أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelumnya Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa dan pihak pengurusan Surau Nur Bestari, tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, dapat sekali lagi hadir ke surau bagi melaksanakan solat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita teruskan lagi sama-sama niat kita beriktikaf, tadabbur ayat-ayat Al-Quran, khusus berkaitan dengan cerita ataupun kisah-kisah para nabi. Moga-moga peristiwa ataupun kisah yang kita baca ini akan mendatangkan ibrah dan pengajaran bermakna, dan jadikan Al-Quran ini mudah-mudahan sebagai sumber utama syafaat kita kelak, di samping syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Hadirin sekalian, insya-Allah kita sambung malam ini sambungan kisah tentang ayah kita semua, iaitu baginda Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Antara karakter ataupun personality yang Al-Quran cerita tentang Nabi Adam ini, baginda ni orang yang banyak zikir kepada Allah. Seorang Nabi yang banyak zikirnya, yang banyak doanya. Walaupun ada diceritakan sebagai fitrah, sebagai manusia itu ada yang kurang dan sebagainya, tetapi kisah Nabi yang bernama Adam alaihi wassalatu wassalam ini benar-benar memahami, untuk kita mudah nak faham siapa kita sebenarnya. Babak yang telah kita cerita sebelum ni tentang peristiwa dalam syurga dan ingatan serta amaran daripada Allah Subhanahu wa taala supaya hati-hati dengan hasutan dan tipu daya syaitan. Kita telah bincangkan tempoh hari syaitan yang telah menyatakan sumpahnya di hadapan Allah sebanyak 3 kali. Yang mana bila sumpah 3 kali ini, bila iblis bersumpah, dia pasti nak buat benda ni sungguh-sungguh. Apa kesungguhan dan sumpahnya itu tadi? Akan menyesatkan Adam dan zuriat keturunannya sampai kiamat. Itu dia punya impian dan cita-citanya. Lantas dia mohon kepada Allah, moga-moga umurnya panjang. Biarlah nanti umur panjang, sampailah nanti sebelum kiamat akan dimatikan oleh Allah, supaya banyak kerja yang dia boleh buat. Aku akan menyesatkan manusia ini seberapa ramai yang mungkin untuk menemani mereka ni yang telah pun kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung dalam bab 32 dalam buku ini. Tajuknya Nabi Adam alaihi salam dan Hawa isterinya bersenang lenang dalam syurga. Kita ambil ingatan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat 19 ini. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Shadaqallahul azim.
Muka surat 168. Bermaksud, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga. Sekarang ni dalam syurga ada dua je manusia, iaitu Adam dan isterinya ataupun pasangannya. Kamu tinggal dalam syurga, serta makanlah dari makanan sepuas-puasnya, apa saja yang kamu suka, dan jangan kamu hampir pada pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan tergolonglah kamu dalam golongan orang-orang yang zalim. Baik, ini Allah punya ingatan kepada baginda Nabi Adam alaihissalatu wassalam, berada dalam satu tempat yang dipanggil Al-Jannah. Jannah ni apa? Syurga. Kalau jinnah, jin, kan kita baca minal jinnati wan nas. Tulisannya sama je. Satu dipanggil Al-Jannah, syurga. Kalau Al-Jinnah, jin. Baik, ayat Allah ni dalam kitab ni sebut apa maksud ingatan Allah, uskun anta wa zawjukal jannah. Perenggan kedua di bawah tu. Maksud perkataan Al-Jannah dalam firman Allah ini merupakan rumah yang dipenuhi dengan segala nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para mukmin yang bertakwa. Pendapat yang rajih ni yang paling tepat, mengatakan bahawa babak pertama daripada kisah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ini bermula di syurga Darun Naim. Syurga ni ada banyak tingkatannya, tingkatan syurga. Ada syurga Firdaus, ada syurga Adnin, ada syurga An-Naim. Peristiwa Nabi Adam dengan Hawa ketika ini yang Allah kata kamu tinggal, makanlah sepuas-puasnya, apa yang ada ni kamu makanlah. Cuma kata Allah, jangan mendekati pokok ini. Satu je ingatan Allah, ada satu pokok ni jangan kamu dekat. Dan Allah nyatakan peristiwa ini berlaku dalam Darun Naim, syurga Darun Naim. Ada juga pendapat para ulama kata peristiwa ni, kita ambil cerita tafsiran para ulama, dia kata kisah Allah beritahu kepada Adam, tinggallah kamu bersama isteri kamu ni di satu tempat yang bernama Al-Jannah. Jannah ni kata sebahagian pandangan bukan syurga, tapi makna dia kebun. Kamu hiduplah dekat dunia ni, dah ada kebunnya, ada tanah dan sebagainya. Bukan masuk syurga. Namun pandangan itu nampaknya ada lagi satu pandangan yang boleh mengalahkan pandangan sedemikian. Kita tak pakai yang itulah. Kita tetap pakai yang pertama. Arahan Allah ini ditujukan kepada Adam ketika masih lagi dalam syurga. Baik, bila dalam syurga ni Allah sebut fakula min haitsu syi'tuma, makanlah dari makanannya sepuas-puasnya, apa saja yang kamu sukai. Makna makan yang sampai kamu suka. Sebab dalam syurga ni, kalau kita buka dalam hadis kursi, ada satu kitab hadis yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Masuk syurga ni, kita bayangkan contoh orang beriman dipersilakan masuk syurga. Adakah bila masuk syurga ni daripada mula masuk sampailah bila-bila makan kan? Itu aja ke? Nampaknya Allah Subhanahu wa taala telah pun menyediakan tentatif untuk penghuni syurga. Seperti mana kita datang majlis orang, majlis buatlah kat mana pun, kat office ke, dekat hotel ke mana kan, datang majlis orang kan, walaupun contoh majlis jamuan, tapi adalah tentatifnya kan. Siapa VIP masuk, ada ucapan pengurusi, ada tayangan multimedia, hujung okey silakan makan kan, adalah tentatifnya. Begitu juga bagi penghuni syurga ni, bila masuk syurga kita ni esok, Allah Subhanahu wa taala telah susun dah tentatif pertama, macam mana masuk, kat mana dulu, jumpa siapa, macam mana Allah Subhanahu wa taala menyambut hamba-hambanya dalam syurga dengan ungkapan yang paling indah. Apa yang mula-mula orang dalam syurga tengok, hidangannya dekat mana, tentatifnya macam mana. Jadi semua tu ada disiapkan. Allah telah siapkan perkara itu. Ada berapa? Saya ingat ada 11 kot. 11 tentatif syurga. Dalam syurga nak buat apa? Bukanlah sekadar makan minum tak ada buat apa. Tapi dalam syurga tidak ada perkara yang memeningkan kepala, tak ada yang memenatkan, tak ada yang menjemukan.
dan setiap hari nikmat dalam syurga bertambah. Hari ni makan sedap, esok lagi sedap, lusa lagi sedap, dan semakin bertambah tu sampai bila? Sampai bila-bila. Sebab tu disebutkan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Hari ni kita dekat dunia ni adalah macam-macam nikmat kita dapat. Hari ni okey, esok kurang sikit turun balik, nanti grafnya naik balik. Makan kita juga kan ada masuk, kita selera betul makan ni, esok tak apa-apa selera sangat kan, lepas tu okey balik. Syurga tidak. Hari ni bermula dengan nikmat yang besar, makin hebat, makin hebat, makin hebat sampai bila-bila. Maka begitulah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa, kediaman asalnya lah, kediaman asal dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi ada satu ingatan yang dipesan sungguh-sungguh kepada Nabi Adam ini dalam muka surat 170. Allah ceritakan, jangan kamu berdua dekati pokok ini. Allah ulang, Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf tadi ayat 19. Antara ayat itu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua hampiri pokok ini. Bukan sekadar jangan makan buahnya, dekat pun jangan. Wala taqraba, ayat ni kalau kita baca dia ada alif, wala taqraba, maksud dia apa? Janganlah kamu berdua. Kamu berdua sama ada kepada Adam dan juga Hawa. Arahan Allah ni pada dua-dua, bukan pada Nabi Adam aja. Wahai Adam, jangan kamu dekati pokok ni, tapi arahan Allah pada dua-dua. Kamu berdua ni jangan dekati pokok ini. Isu pokok dalam syurga ni, pokok ni memang istilah dia panggil apa? Ma'ruf, dikenali, diketahui. Nabi Adam tahu itu pokoknya. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Adam ini pokoknya, dan syaitan juga ataupun iblis mengetahui inilah pokoknya. Bagi kita wallahu alam, benda ni kita tak tahu. Tak ada pula diceritakan dalam Quran pokok ni nama dia apa, buah dia nama dia buah apa, tapi pokok itu diketahui secara apa nama nak kata tepat oleh Nabi Adam. Inilah pokoknya yang Allah kata jangan dekati, jangan dekati. Mana pokoknya? Nabi Adam tahu. Baik. Maka disebutkan oleh penulis ni tadi, muka surat 171, ayat tadi adalah mengenai sebatang pokok dalam syurga. Pokok ni mengeluarkan buah yang khusus, sedap dan menarik perhatian. Salam dan Hawa mengetahui tentang pokok ini. Oleh itu ketika Allah melarang mereka berdua daripada menghampirinya, dia mengisyaratkan pokok tersebut dengan menggunakan partikel ataupun kalimah hadhi. Hadhi makna dia apa? Ini, benda yang dekat. Dia kalau dekat, orang Arab sebut ataupun kalimahnya dipanggil hadha ataupun hadhi. Tapi kalau jauh, Arab guna zalika ataupun tilka. Kalau depan kita sebutlah hadha kitabun. Saya tunjuk hadha kitab, ini kitab. Kat mana? Depan saya ni. Hadha bagi partikel yang muzakkar ataupun lelaki, kalau perempuan diguna hazihi. Kalau jauh digunakan zalika. Tapi ada juga kalau kita baca Al-Quran, bahasa Al-Quran ni standard dia yang tertinggi. Tak ada satu bahasa dalam sistem bahasa Arab yang boleh mengatasi keindahan dan susunan bahasa Arab dalam Quran. Ada juga benda yang dekat tapi Allah sebut jauh. Kita baca alif lam mim zalikal kitab. Ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Zalikal kitab. Kitab itu kata Allah, kan, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu tak ada keraguan padanya, beri petunjuk kepada orang bertakwa. Kenapa Allah tak gunakan kalimah kitab ini? Kita baca ni. Kan kalau kita bahasa kita, kitab ini tiada ragu-ragu lagi. Kitab ini sebagai panduan. Tapi bahasa Al-Quran Allah sebut dalam mukjizat ayat itu, kitab itu, kan, benda ni depan kita baca. Tapi kenapa Allah guna itu? Yang ni ada apa kita panggil seni bahasa yang sangat tinggi, ada maksud yang sangat mendalam. Maknanya benda yang hebat disebut benda tu dengan kalimah itu walaupun dekat dengan kita ni. Jadi itu sebahagian daripada penggunaan bahasa itu dan ini dalam Al-Quran. Namun bagi cerita pokok ni tadi, Allah nyatakan wahai Adam, wahai Hawa,
kamu dalam syurga ni makanlah sepuas-puasnya apa yang kamu nak makan, semua benda kamu makan, cuma pokok ini kamu berdua jangan dekati. Dah mula ada arahan dalam syurga. Jadi jelas bahawa pokok ini dekat dengan mereka berdua, sama ada secara maddi ataupun maknawi. Memang adalah pokoknya tu dalam syurga. Cuma bagi kita yang ditulis dalam buku ni kan, pokok yang diharamkan itu tak jelas pada pandangan kita. Sebab dalam Al-Quran Allah tak sebut pokok ni pokok apa, cuma Allah sebut pokok ini. Dan ketika mana turunnya cerita ini kepada Nabi SAW, turun kepada Nabi SAW, kan Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sahabat dengar ayat Quran ni. Kadang-kadang ada ayat yang Nabi sampaikan, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa maksud perkataan ni? Kan? Makna sahabat dengar pun nak tahu apa maksud ayat Allah ni. Tapi dalam cerita tentang pokok yang jadi larangan kepada Adam dan Hawa ini, ketika diceritakan, Nabi terima wahyu, Nabi sampaikan kepada para sahabat, tak ada pula sahabat yang tanya Nabi, ya Rasulullah, pokok apa sebenarnya ni? Pokok apa ya Rasulullah? Tak ada pula. Walaupun seorang sahabat tanya soalan tu. Apa sebab? Sebab kalau kita tak tahu nama pokok tu pun tak jadi masalah bagi kita. Tidak mendatangkan apa-apa mudarat kalau kita tak tahu nama pokok tu. Jadi ada fokus yang Allah nak minta kita perhatikan, bukan cerita nama pokok kan. Kadang-kadang sampai fokus ni lari pula. Saya ni baca Quran, cerita Nabi Adam ni okey, semua saya faham. Cuma masalah besar saya ni, nama pokok saya tak jumpa lagi. Nama pokok saya cari. Kalaulah benda tu penting, mesti Allah dah sebut namanya. Dan kalaulah benda tu benar-benar berikan impak yang besar, mesti sahabat dah tanya Nabi, minta penjelasan. Tapi kerana apa, kata para ulama, tak tahu nama pokok tu pun tak menjadi masalah, tidak akan mendatangkan mudarat apa-apa. Dalam dipanggil buku-buku ataupun sejarah, dia cerita kan, antaranya dalam buku ni cerita tentang apa, ni kisah orang-orang Yahudi yang mereka ni telah mengubah isi kitab Taurat. Dia cerita hal pokok yang dalam syurga kisah Nabi Adam ni. Orang Bani Israel zaman Nabi Musa terima kitab Taurat, tapi malangnya antara pengkhianatan terbesar orang Yahudi, Taurat tu pun dipalsukan. Kitab daripada Allah ni dipanggil kitab Samawi. Taurat, Zabur, Injil, ketiga-tiga kitab ni, bila sampai pada pengikut yang pengkhianat, mereka boleh tukar. Yuharrifunal kalima amma wadi'ih, Allah sebut. Mereka ni suka-suka nak pindah. Ini bukan peraturan kamu buat, ini kitabullah. Mana ayat yang rasa tak sesuai, yang ini macam menyusahkan hidup kita lah, tukar ayat ni. Halal jadi haram, haram jadi halal, ikut suka dia. Last kitab yang berada pada generasi kedua, ketiga semua dah palsu dah, semua dah penuh dengan pendustaan semata-mata. Dalam kitab ataupun kitab orang-orang Yahudi ni yang telah diselewengkan, dia kata, ini satu pembohongan dia lah, pembohongan. Dia kata sebenarnya pokok yang Allah cerita pasal Nabi Adam ni maknawi. Dia kata jangan kamu dekati pokok ni. Sebab kata dia ni pokok ni makrifah. Maksud pokok ni pengetahuan. Bila Nabi Adam makan saja buah daripada pokok ni, menyebabkan baginda ni jadi alim dan juga berilmu. Kenapa Allah tak bagi makan? Sebab kalau makan pokok ni dinamakan sebagai makrifat. Makan je, Nabi Adam pun jadi orang yang berilmu, orang berilmu satu. Bahkan disebutkan juga dalam kitab yang dipalsukan ni, ketika itu nampaknya Nabi Adam ni mengatasi ilmunya lebih daripada Allah. Macam tu pula dia punya cerita. Padahal pokok tu Allah ciptakan. Nabi Adam makan buah tu, akhirnya yang dimakan tu secara maknawi, makrifah. Nabi Adam ada ilmu, dan ilmu tu pula mengatasi ilmu Allah. Itu yang akhirnya Tuhan marah, Tuhan murka. Allah kata, wahai malaikat, ni kalau biarkan ada dalam syurga, bahaya ni, dia lebih halim daripada kita ni, baik kita keluarkan. Kita dengar tu cerita dongeng sungguh kan, cerita dongeng. Jadi penulis kata apa? Kita mesti selamatkan diri daripada cerita-cerita yang palsu seperti ini.
Ini bukan Israiliyat lagi, ini cerita yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya memang Allah melarang Nabi Adam dan Hawa daripada mendekati pokok ini. Baik, soalannya kenapa Allah melarang? Kan dalam syurga, patut syurga ni suka hati lah nak buat apa pun. Kalaulah masuk syurga, tempat untuk kita menikmati segala-galanya, tapi ada benda yang dilarang, tak seronok lah kan. Kita nak bersukaria, nak makanlah suka hati, tapi ada benda yang tak boleh. Ada cerita dalam kitab ni kenapa disebutkan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar melarang Nabi Adam dan Hawa daripada makan buah yang diharamkan itu, tapi sebenarnya melarang mereka daripada sesuatu yang lebih besar, iaitu larangan menghampirinya. Maknanya bila kata jangan kamu dekati, maknanya dekat pun tak boleh, apatah lagi makan. Apatah lagi makan. Jadi kaedah seperti ini Allah Subhanahu wa taala datangkan peraturan dan hukuman seperti itu dalam ilmu fiqh bab hukum dipanggil sadduz zara'i'. Ada kalimahnya dalam muka surat 173 tu kan. Sadduz zara' ni apa? Menutup pintu-pintu yang boleh menjerumuskan seseorang kepada benda yang haram. Benda tu disekat. Contoh kita baca ayat dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Apa maksud jangan menghampiri zina? Bukan setakat zina, benda-benda yang menghampiri zina pun haram buat. Apa dia? Keluar dengan yang bukan muhrim, bukan mahram, kemudian apa, bersentuhan lelaki perempuan, pergaulan bebas dan sebagainya. Zina dah tentu haram. Perkara yang membawa kepada yang kamu buat tu bawa kepada zina pun dah haram dah. Jadi kenapa ada begitu? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya, pintu-pintu maksiat tu ditutup. Dia panggil sadduz zara'i', menutup segala pintu yang tak elok. Kalau benda tu buat, dia akan pergi lagi, makin teruk. Jadi hal seperti ini kalau kita buka lagi dalam bab pemerintahan, lebih besar peranan kepada pemerintah ataupun orang yang ada kuasa. Daripada kuasa yang paling besar sampailah hari ni kita kata apa, pihak berkuasa tempatan, yang ni jawatan agama, yang ni siapa-siapalah, semua orang. Setiap kita hidup ni ada undang-undang kan. Masing-masing ada dia punya kerjanya, ada dia punya bidang tugas masing-masing. Jadi ada peluang-peluang yang manusia ni kalau dibuat benda tu takut terjerumus dengan benda yang tak elok. Maka kaedah dalam Islam sebut apa juga perkara yang boleh membawa kepada perkara yang lebih mudarat, cepat-cepat ditutup pintu maksiat tersebut. Jadi antara peristiwa ini kita lihat pada para ulama sebut apa hikmah. Ya betul Allah larang buah ni daripada dimakan dan juga dekati pokok ni, tapi apa hikmah larangan ni? Ini sebahagian pengkaji dalam kalangan Muslim, kata penulis asal buku ni nama dia Dr. Sharah Al-Khalidi. Ulama kata agak sukar nak faham tentang kenapa Allah larang Nabi Adam pokok dia dalam syurga. Jadi kesimpulan dia begini. Allah Subhanahu wa taala telah aturkan perjalanan Nabi Adam dalam syurga ni bukan sekadar kamu makan minum hari-hari, tetapi ini juga sebagai laluan bagaimana Nabi Adam alaihissalam ini yang ditakdirkan nanti bakal berpindah ke dunia dan persiapan untuk memahami tanggungjawab dalam hidup. Allah dah mula daripada situ dah. Allah nak letakkan bagaimana istilah taklif, tanggungjawab. Nak jadi orang yang bertanggungjawab ni makna dia apa? Dia faham lah. Oh yang ni boleh buat, yang ni tak boleh kan. Kenapa kita ni contoh bila sebut saya Islam yang macam mana? Mukallaf. Islam ni mukallaf, bukannya mu'allaf lain kan. Mukallaf ni apa? Yang telah sedia memikul tanggungjawab. Macam mana dia nak pikul? Oh tahu dah, sembahyang 5 kali sehari, Ramadan, puasa, haji kalau mampu. Ada tahu kewajipan dia. Oh haram lah benda ni tak boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ni benda yang harus. Maknanya dia hidup sebagai khalifah, sebagai orang yang boleh memakmurkan bumi ini, sedar dengan tanggungjawab yang bakal dia pikul. Taklif.
Dah tahu tugas dia. Macam kita pergi dulu zaman mula nak kerja kan, bila kata nak mula kerja je mesti dah tahu kan. Takkan bila nak kerja dah masuk hari pertama, awak buat apa hari ni? Saya tak tahu, kerja saya duduk je lah kan. Tak boleh macam tu. Kita ni sebagai manusia yang diberikan tanggungjawab, sudah tentu kena faham. Oleh itu Allah melatih Nabi Adam alaihissalam dan juga isterinya ni tadi sebagai persiapan esok bila berada di alam yang lain, berada di dunia. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa serta zuriat keturunannya inilah bakal khalifah yang menjalankan tanggungjawab di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, itu mungkin jawapan dia. Mungkin jawapan. Hakikatnya wallahu alam. Kalau ikutkan boleh aja kan, wahai Adam, makanlah sepuas-puasnya. Tak payahlah ada benda larangan ni kan. Kan kalau macam tu tak ada cerita dunia ni kekal jelah syurga kan, ada anak, cucu, cicit, keturunan semua dalam syurga. Tapi kenapalah Nabi Adam ni termakan buah larangan, akhirnya keluar daripada syurga. Kalaulah Nabi Adam tak makan dulu buah ni dalam syurga kan senang kita, tak payah susah kat dunia ni. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jawapannya macam mana? Bukan kita je bertanya kan, Nabi Musa dulu pun dah bertanya soalan yang sama. Belum sampai lagi tajuk tu. Kalaulah orang sebut kita berbincang cerita ni, Allah sayangnya lah kalau Nabi Adam tak makan buah ni kan, dah tentulah kita ni hidup senang lenang dalam syurga. Ala kulli hal, ini semua merupakan ketentuan qada dan qadar yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kena ingat, sampai ke saat ini syaitan, iblis ni tadi masih belum lagi putus asa nak mengganggu dan merosakkan Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Baik. Tentang pokok ni tadilah dah nampak. Kerana apa? Iblis ni saat mana dia nak ganggu Nabi Adam, nak cuba ganggu ni. Kita bayangkan Nabi diganggu. Kenapa dia nak ganggu? Sebab kata dia, aku dah ada senjata. Apa senjata dia? Sebab aku tahu kelemahan Adam. Sebelum kamu hidup lagi, aku dah tahu dah kelemahan kamu kat mana. Babak awal dalam buku ni kita dah cerita saat mana Allah sempurnakan jasad Nabi Adam dalam syurga ni, maka dibiarkan dalam syurga dalam satu tempoh yang hanya diketahui oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, pada waktu itu iblis pun pusing. Tengok daripada ujung rambut sampai ujung kaki, tengok. Sehingga kata iblis apa? Kalau macam ni lah rupanya Adam yang namanya manusia ni, aku dah tahu dah kelemahan dia. Kalaulah manusia ni hanya hidup dengan jasad sahaja, macam ini ditunjukkan Nabi Adam yang belum ditiupkan roh ni, kalau macam ni lah gayanya, senang aku nak masuk. Cerita apa ni? Cerita kalau manusia hanya hidup dengan fizikal aja kan, roh tak ada, dalam jiwa tak ada agama. Kerana itu saya suka baca antara ulasan isu baru ni kan, 3-4 hari lepas, antara ulasan yang terbaik daripada Dr. Sanusi Azmi kan. Dia mengulas isu dekat Shah Alam ni, siapa nama? Haji Kaha, Rasul Melayu yang kena tangkap ni. Rasul Melayu kena tangkap dengan 16 orang pengikut. Dia satu hal, pengikut satu hal juga kan. Bila jawatan agama tanya, kenapa ni? Saya Rasul, kata dia. Apa bukti Rasul? Yasin diturunkan pada saya. Confirm dia jawab kan. Dalam surah Yasin ada dalil dan bukti saya ni Rasul. Kita dengar pun beli. Kenapa surah Yasin pula? Sebutlah Quran terus kan. Surah Yasin pula tu. Agaknya Yasin ni sinonim orang Melayu kot, baca Yasin aja. Yasin turun pada saya, wahyu tu pada saya. Sehingga kan tanya pada seorang pengikut pula, awak kenapa ikut? Saya dah lama cari Rasul, syukur dapat jumpa Rasul orang Melayu kat Shah Alam. Itu jawapan dia. Jadi kita fikir kan, bila dia ulas, Dr. Sanusi mengulas dalam isu dia kata apa? Sama ada Haji Kaha ni nama dia ni ataupun pengikutnya, kenapa boleh terjebak dengan benda yang bagi kita tak masuk akal lah. Macam mana boleh percaya benda macam ni? Puncanya akibat daripada kosong dan hidup nak cari jalan shortcut. Mungkin dulu hidupnya ada masalah, hidup yang tak betul, jahil dan sebagainya. Tiba-tiba dengar kan dia kata kami ada Facebook ada grup, WhatsApp ada grup, share apa aktiviti agaknya lah kan, datang ramai-ramai, ada majlis dan sebagainya. Beginilah bagus ni, senang nak taubat, nak jumpa Rasul. Orang lain nak jumpa Rasul payah, tak jumpa dah sampai kiamat. Kita senang boleh jumpa Rasul kat Shah Alam je.
Jadi bila keadaan begitu berlaku, habislah. Kan, nak bertaubat tapi ambil jalan singkat, dah tinggal lah. Agama dah tak ikut dia punya saluran dia. Maka akhirnya sekali lagi syaitan masuk, iblis masuk untuk menyesatkan keturunan Adam sampailah kiamat. Okey, baik. Kemudian yang berikut, syaitan ataupun iblis ni memang itulah misi dia tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala telah berikan amaran kepada Nabi Adam dan juga Hawa tentang permusuhan iblis. Muka surat 176. Allah bagi tahu bagaimana hakikat permusuhan iblis. Kita akan cerita ni apa sebab dia marah sangat dengan Adam ni. Apa sebab dia marah benar ni? Kita kalau marah benci seseorang mesti ada sebab. Dia pernah buat kita ke, dia tengah dengki kita dan sebagainya. Sekarang ni Nabi Adam tak ada buat hal dengan dia pun. Kan? Kita kalau mungkin marah dengan orang, dendam dengan orang ni, mungkin ada kejahatan yang dia buat. Tapi apa dosa Nabi Adam pada iblis sampai dia marah benar ni? Namun Allah Subhanahu wa taala minta kita ni berhati-hati dengan iblis. Dan arahan Allah kepada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Taha 116 hingga 119. Allah nyatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Sadaqallahul azim. Ayat ni Allah beri amaran tentang permusuhan iblis kepada Adam alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah bagi tahu kalau timbul masalah nanti, kalau keluar daripada syurga ni, kalau dikeluarkan daripada syurga, kamu akan menghadapi beberapa kesulitan. Kesenangan, kemewahan yang selama ni dah ada dalam syurga tak ada lagi dah dekat dunia. Jadi Allah ceritakan dalam syurga ada apa, dan kalau kamu keluar daripada syurga ni, apa yang tak ada, apa yang hilang. Nikmat yang hilang tu apa dia? Apa maksud ayat ni tadi? Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud. Sujudnya malaikat kita dah cerita tempoh hari kerana taat kepada Allah. Sujud kepada Adam atas dasar memuliakan Adam atas arahan Allah. Maka malaikat sujud. Mana dengar arahan Allah, malaikat sujud. Kecuali kata Allah, melainkan iblis, ia enggan sujud. Kenapa satu arahan tapi dua makhluk berbeza respon? Satu makhluk sujud, satu makhluk enggan sujud. Malaikat sujud, iblis tak nak sujud. Kenapa? Sebab malaikat melihat arahan itu datang dari Allah. Iblis dilihat pula, kenapa aku nak sujud pada manusia ni? Dia tak fikir arahan tu daripada siapa. Dia kata, kenapa aku kena sujud pada makhluk pada tanah ni? Jadi arahan satu, respon berbeza. Kita hari ni gitu juga kan. Allah turunkan Al-Quran 30 juzuk. Tapi manusia gitu juga kan. Ada yang taat, ada yang fasik, ada yang ingkar. Apa sebab? Sebab mungkin orang pertama ni dia faham yang aku buat ni semua kerana aku ni hamba, aku kena buat lah. Yang kedua pula mungkin dia kata, apa hal aku kena buat, suka hati aku lah. Dia fahaman lain, faham agama ikut akal dia. Dan perkara-perkara seperti ini dah mula makin banyak lah dia punya, apa dipanggil ni, fahaman-fahaman. Itu yang kita dengar istilah Islam liberal, yang pelik-pelik berlaku akhir zaman ni. Mudah-mudahan kita terselamat daripada fahaman sedemikian. Baik, maka sambungannya, kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ni musuh bagimu dan bagi isterimu. Iblis ni musuh bagi kamu dan musuh bagi isterimu. Oleh itu janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar dari syurga. Jangan sampai syaitan ni, iblis ni menyebabkan kamu berdua keluar daripada syurga. Amaran ni. Kerana dengan yang demikian engkau dan isterimu akan menderita. Ada masalah nanti. Kalau pergi ke dunia nanti masalah. Apa masalah dia? Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu. Apa nikmatnya? Engkau tidak akan lapar dalam syurga, satu. Dan tidak akan bertelanjang, maknanya dengan pakaian sempurna dalam syurga.
Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam syurga. 3. Yang keempat, dan tidak akan merasa panasnya matahari. Ya, dalam syurga ni dah baik-baik, dah cantik semua dah ni. Kamu tak akan lapar, tak akan bertelanjang, tak akan dahaga, dan tak akan rasa panas matahari. Tapi kalau dekat dunia, kamu kena lalulah 4 benda ni. Ada rasa lapar, rasa haus, kena cari pakaian sendiri, dan sebagainya. Kena kerja nak dapat benda ni. Kalau kat syurga tak ada kerja lagi dah. Nak bekerja ni kat mana? Kerja cari rezeki. Orang kata apa, banting tulang 4 kerat. Kerja siang malam, part time 1, part time 2, part time 3. Kenapa? Istilah kita orang Melayu pun istilahnya cari makan. Walaupun memanglah duit tu kita beli untuk keperluan lain, tapi istilahnya cari makan, cari rezeki lah makna dia. Kena usaha lah. Berbeza dekat syurga. Syurga Allah cuma bagi je, tunggu. Lepas satu nikmat tak ada kerja lagi dah. Ada sahabat Nabi SAW, dia cerita dengan Rasulullah, ya Rasulullah, dia dah tahu dah cerita dalam syurga ni macam mana. Aku ni ada masalah, kata dia. Masalah apa? Aku ni suka berkebun. Habis dalam syurga ni kalau semua dah ada sediakan, aku ni jenis suka pergi kebun. Aku tanam pokok apa-apalah, akhirnya hasil tu aku dapat. Dalam syurga ni boleh aku berkebun? Kata Nabi, boleh. Dalam syurga ni kebunnya tak macam dekat dunia. Kamu dalam syurga nanti Allah akan bagi kamu satu benih pokok, kamu tanam dekat tanah dalam syurga. Masa tu juga dia tumbuh, masa tu juga dia terus besar, masa tu juga keluarkan buah, masa tu juga kau boleh makan. Sekelip mata. Kan, kalau kat dunia tanam musangking macam tu suka orang. Kan, tanam keluar buah tak terus makan. Kan, beli kat mana ni? Tanam sendiri. Kan, bila tanam pagi tadi. Takkan berlaku kat dunia ni. Kamu tanam, kata Rasulullah, dia terus besar, terus keluarkan buah, terus makan. Itulah sebab kamu suka kebun kan? Macam tu kebun dalam syurga. Antara yang lain, kalau kita ingat ingatan Nabi Ibrahim kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pesan kepada umatmu, tanah syurga ni subur. Kebun-kebun dalam syurga ni subur. Dan tanamlah pokok dalam syurga dengan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu pokok. Zikir lagi, satu pokok. Sehingga kata para ulama gini, tanah dalam syurga ni, dia tak perlu kena beli berapa lot dan sebagainya, berapa ekar nak beli. Kita hanya usaha dengan amalan supaya akhirnya tanah itu bakal kita miliki. Bila Nabi Ibrahim jumpa dengan Nabi, pesan kepada umatmu, tanahnya subur, kena tanam pokok banyak-banyak. Satu pokok tu modal dia apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi tanamlah satu pokok. Kata para ulama, satu masa nanti seandainya, tapi mudah-mudahan dijauhkanlah, seandainya tiba-tiba orang semua dah masuk, tiba-tiba ada hamba Allah ni tak masuk tempat ni, mana pula ni? Kan, orang lain dah masuk syurga ni. Kata ulama ni apa? Dia kata, bayangkan tanah dalam syurga yang telah ditanam dengan pohon pokok-pokok tu tadi, mesti ada kemungkinan yang sangat besar dia akan tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, pokok aku hidup ni sebab sipulan-sipulan ni zikir, tapi Tuhan dia mana? Maka mudah-mudahan dengan barakah ada pokok yang telah ditanam masa dekat dunia ni, Tuhan akan panggil siapa yang tanam, orangnya mana ni? Kan, memang dia ada masalah, tapi pokok dia akhirnya panggil balik, ini tempat kamu ni, yang telah kamu zikir dulu, yang kamu tasbih dulu, sehingga akhirnya kebun ni syurga nak cari kamu juga sebab kamu tuan tanah dia. Hari ni kat dunia macam tu juga kan, tuan tanah jauh ni kan, duduk kat JB, tanah kat mana ni, kat Terengganu, kat Pahang. Apa urusan, tuan tanah kena pergi sebab nama-nama dia. Jadi kita ni kena banyak letakkan lot kat dalam syurga ni, dengan barakah zikir kita yang berterusan. Mudah-mudahan dapat masuk dalam tempat yang menjadi sejarah satu ketika dulu bagi baginda Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Kita berhenti jalur azan sekejap. Kita berhenti jalur azan, kita sambung sekejap sikit lagi lepas insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Allahumma rabb ad-du'a tamah. Baik tuan-tuan, sedang hadirin dan rahmati Allah sekalian, kita sambung sikit cerita berkaitan dengan amaran dari Allah kepada Nabi Adam dan juga isterinya Hawa agar berhati-hati dengan permusuhan yang telah dinyalakan oleh iblis, makhluk yang terkutuk itu tadi, dan dia akan goda kamu jangan sampai kamu keluar daripada syurga. Sebab kalau keluar daripada syurga nanti kamu akan derita. Derita ni maksud dia macam mana? Kamu takkan dapatlah nikmat macam dalam syurga sekarang ni. Bukan derita maknanya derita sengsara secara relatif dekat dunia ni, tapi maknanya banding yang kamu dah dapat cantik dalam syurga tu, dekat dunia tak dapat lagi dah. Kamu akan rasa lapar, kena cari makan, haus, kena cari air nak minum, kena cari pakaian sendiri, kamu kena cari tempat berteduh. Dia akan jadi apa rumusan dalam ayat 118 119 ni. Jadi keperluan asasi kita sekarang lah, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, tempat tinggal. Sebab tu dipanggil nafkah. Daripada mana empat perkara ni? Ayat 118 119 surah Taha. Dan keperluan hidup kita apa? Ada makanan, ada minuman, ada tempat tinggal daripada nak elak panas cahaya matahari, dan ada pakaian. Kerana itu kita lihat apa yang berlaku dekat dunia ini. Manusia nak survive agar boleh terus hidup, cari nafkah, untuk cukupkan keperluan, masing-masing nak mencari keperluan dan sebagainya. Kerana tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku cerita dalam syurga suatu ketika dahulu tentang bagaimana jahatnya iblis nak menggoda ataupun menghasut Nabi Adam alaihissalam ini. Kerana apa? Sebab kalau kita fikir, kata para ulama, apa sebab rupanya? Apa sebab iblis tak suka sangat pada Adam? Apa yang dibuat sampai akhirnya benci dan memang nak keluarkan juga Adam daripada syurga ni? Apa sebab? Maka tidak ada jawapan yang lain melainkan Nabi Adam ini. Nabi Adam merupakan seorang hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang banyak zikirnya, dan segala macam bentuk kebaikan lah. Begitu juga isteri dia Hawa. Jadi kalau nak tanya kenapa dia bermusuh dengan Adam, kenapa dia benci Adam? Kerana Adam merupakan, Nabi Adam alaihissalam merupakan hamba Allah yang saleh. Dan nampaknya permusuhan iblis kepada keturunan-keturunan yang berikut pun kerana alasan yang sama. Kita baca kisah contoh dalam surah Al-Buruj.
Surah Al-Buruj, antara ayat tu dalam Quran Allah sebut apa? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ini cerita berkaitan dengan orang-orang zalim, orang jahat ni lah. Syaitan pun ada tentera-tentera, ada konco-konco dia. Mereka ni sakit hati, benci dengan kamu, dendam dengan kamu, wahai Rasul, wahai orang yang beriman. Sebab apa? Kamu tak ada buat salah apa? Illa ayyuminu. Masalahnya kamu beriman. Masalah dia apa? Kamu beriman dengan Allah yang bersifat Al-Aziz dan Allah yang sifatnya Al-Hamid. Memusuhi Nabi Musa, memusuhi Nabi Isa, memusuhi Nabi SAW. Kalau ikutkan sejarahnya macam contoh Rasulullah kan, Nabi buat apa sampai akhirnya terjejas ke perniagaan kamu, suka hati kamu lah nak berniaga lah. Nabi tak pernah ambil harta orang, Nabi tak pernah cakap bohong, Nabi tak pernah buat sehingga akhirnya menyusahkan orang, bahkan Nabi tolong lagi. Tapi kenapa nak dibunuhnya Nabi ni? Sebab nampaknya alasan nombor satu, Nabi ni iman, Rasul, dan seru orang lain beriman seperti mana baginda. Jadi sehingga hari ini permusuhan yang timbul dalam kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam ni, mereka benci sangat, marah sangat, ataupun buat macam-macam pengkhianatan pada negara umat Islam ni. Masalah kita apa? Masalahnya beriman. Sebab berimanlah akhirnya kamu dihasut, apa didengki dan sebagainya lah. Bila ikut cakap mereka, senanglah. Dah ikut cakap dia orang, akhirnya kamu selamatlah dekat dunia selamatlah. Kerana itu kita lihat hati-hati dengan perangkap-perangkap musuh. Kita sampai sekarang ni kan, negara-negara umat Islam agak berduka cita dengan apa yang berlaku di Timur Tengah mutakhir ni kan. Lepas satu negara menzahirkan sokongan pada negara Israel ni kan. Lepas UAE, Bahrain pula kan, yang paling menyedihkan statement bila 3 hari lepas, bila kapal Emirates, UAE punya airline kan, Emirates dia umumkan, dia kata mulai 1 Januari 2021 kapal kita, airline kita, flight kita ni akan sediakan makanan khas, nama dia kosher, KOSYER. Kosher ni, saya cuba search cari apa kosher ni. Makanan diet Yahudi. Makanan tu akan ada dalam setiap kapal kita, tak ada masalah. Sebab bila dah ada hubungan diplomatik, Tel Aviv pergi ke Abu Dhabi dan sebagainya, jadi makanan Yahudi tu dibekalkan. Ini antara makanan yang dinisbahkan dengan agama. Biasa makanan ni pada budaya, pada bangsa. Kita makan contoh apa nasi lemak orang Melayu, makan sup, mi sup agaknya, ni makanan Cina, ni roti canai ni orang India, bangsa dan sebagainya. Tapi nisbah makanan dengan agama ni kan, macam kita agama apa, kalau nisbah dengan agama lah, bubuk Ashura contohnya lah kan, bubuk Ashura. Naik kapal makan apa ni? Bubuk Ashura. Kan kita okey lah, sedap bubuk Ashura ni. Orang lain, apa bubuk Ashura dalam kapal ni? Kan tiba-tiba naik kapal negara orang Islam, makanan diet Yahudi ada. Ini tengok satu demi satu, sehingga kan antara ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis kan, Nabi kata apa, nanti akhir zaman kamu akan tengok umat Islam ni akan masuk perangkap demi perangkap pada musuh-musuh ni. Nabi kata apa? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kamu akan ikut dia orang ni. Sampai akhirnya mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut juga. Imam Nawawi kata, maksud hadis Nabi masuk lubang biawak ni apa? Maksudnya dia buat benda yang tak masuk akal, pun kamu ikut juga. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, masuk lubang biawak kamu ikut juga. Benda yang tak masuk akal pun kamu ikut. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, ikut siapa ni? Ikut siapa ni? Sahabat kata, adakah Yahudi dan Nasrani? Nabi jawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi seperti mana iblis dan syaitan pasang perangkap daripada zaman Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, pada ketika itu sampailah akhirnya Nabi Adam keluar daripada syurga. Keluar daripada syurga dengan sebab yang tertentu, nantilah kita akan bincangkan. Kalau dulu kerja iblis keluarkan Adam daripada syurga, hari ini zaman kita kat dunia ni, usaha iblis apa dia? Pasang perangkap, hasut, tipu daya dan sebagainya, supaya jangan sampai manusia masuk syurga.
Dulu dia usaha untuk keluar, sekarang dia nak berusaha jangan sampai orang ni masuk syurga, biar masuk neraka lebih ramai. Jadi kita baca kisah ini, Allah pesan kepada Nabi Adam hati-hati, dan pesanan itu juga untuk kita, mudah-mudahan terus terpelihara daripada segala macam bentuk gangguan, khususnya gangguan daripada tipu daya syaitan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi kesudahan cerita ini, berkaitan dengan kisah macam mana bisikan iblis kepada baginda Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan akhirnya berlaku perkara yang tak pernah berlaku sebelum daripada itu. Yang tadi Allah sebutkan apa? Ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada tempat tinggal, namun akhirnya benda itu hilang setelah mana satu tragedi yang berlaku pada waktu itu. Sekadar itu dahulu, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisalil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu telah Kau ajarkan kepada kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.